Muka surat 536. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم ما تمنون. Jadi apakah, fa tu maka. Jadi kat tengah-tengah tu ada soalan tu. Apakah kamu masih ingkar terhadap hari kebangkitan? Sedangkan ataupun maka, apakah kamu pernah melihat? Apakah kamu melihat air yang kamu pancarkan itu, air mani? Aantum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Jadi daripada air yang dipancarkan itu lahirlah manusia, terciptalah manusia. Jadi Allah tanya, apakah kamu yang menciptakannya? Kamu nakkan zuriat, apakah kamu yang ciptakan zuriat kamu? Air mani itu pula. Kan kita tadabbur surah Al-Mulk dulu, di bahagian akhir tu Allah kata apa? Kalau Allah keringkan air, siapa yang boleh datangkan air yang mengalir? Contoh kita ambil, memang air itu tentang air Zam-Zam. Tapi kita hidup memerlukan air, nak dapatkan anak pun air. Kalau Allah keringkan air mani itu, tak ada air mani. Macam manalah kita nak berkembang biak, nak wariskan kita punya legasi kita. Jadi kami yang menciptakannya atau kamu yang menciptakannya? Minta maaf, kamu yang menciptakannya atau kami yang sebagai pencipta? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang telah menentukan di antara kamu kematian. Jadi lepas kamu hidup, nanti kamu mati. Bila kamu mati, kamu pun lihat, satu, akan ada generasi yang seterusnya. Maksudnya manusia ni tak putus-putus diuruskan oleh Allah. Dan nantilah sekali semua orang akan mati, akan dibangkitkan. Jadi kata Allah, kami tidak lemah dalam nak menguruskan semua ni. Ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Jadi ayat 60 tadi kata Allah, kami tidak lemah. Untuk apa? Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang seperti kamu di dunia ini. Lepas satu generasi, lahir lagi anak kamu, berterusanlah begitu. Dan menghidupkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang kamu tidak kamu ketahui. Inilah maksud dia. Kan kamu pun tak tahu macam mana dalam perut ibu isteri kamu tu. Tak tahu tu, hari ini kita boleh tengok, boleh kaji. Cuma nak beritahu, kita bukan urusan kita. Sama dengan akhirat yang kamu tak tahu macam mana boleh terjadi tu, aku juga yang akan buat. Kemudian Allah sambung lagi. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Jadi, dan benar-benar kamu telah mengetahui tentang penciptaan diri kamu yang pertama tu. Tapi kenapa kamu tak mau mengambil pengajaran? Maksudnya apa dia? Kenapa kamu tetap mengingkari tentang hari kebangkitan, iaitu penciptaan kali kedua nanti? Allah cerita pula tentang tumbuh-tumbuhan yang sama macam surah Abasa. Afara'aitum ma tahruthun. Apakah kamu memerhatikan benih yang kamu tanam tu? Tadi benih sperma, ini benih tumbuh-tumbuhan. Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu yang menumbuhkannya? Kamu hanya menanam benih yang jadikan dia tumbuhan, terbelah daripada benihnya. Kami yang jadikannya. Kamu ataupun kami? Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun.
Kalau kami kehendaki, tumbuh-tumbuhan yang kami jadikan itu, kami boleh jadikan dia hancur. Sama ada benih itu hancur, tak tumbuhkan apa-apa, ataupun bila dah tumbuh, kamu nak ambil hasil, hancur. Kami yang matikannya, sebagaimana kami yang matikan. Fazaltum tafakkahun, maka kamu berdiri melihat dalam keadaan kehairanan. Baik. Jadi itu kehidupan manusia. Itulah dia ayat ya, yang kita belajar pada minggu lepas ini berkaitan dengan apa? Ayat. Bukti untuk menjelaskan tentang hari kiamat. Jadi setelah Allah menceritakan tentang nikmat dia, tentang kehebatan dia, Allah nak suruh kita beriman kepada Allah. Allah datangkan pula ancaman supaya manusia ini betul-betul beriman. Tadi kalau kita lihat itu semua nikmat Allah juga. Sekarang ancaman pula. Balik-balik surah Abasa. Jadi Allah cerita keadaan hari yang kamu tak mau beriman itu. Hari yang di mana seseorang lari daripada saudaranya, lari daripada ibunya, lari daripada bapanya, lari daripada isterinya, dan lari daripada anak-anaknya. Farra yafirru ni, perkataan farra yafirru. Bahasa Arab ni perkataan lari banyak. Ini farra yafirru. Lepas tu dia ada min tu, daripada. Maksudnya lari daripada. Kita biasa guna perkataan lari daripada ni, macam mana keadaan? Kalau belakang tu ada rimau, tu pakai yang tu. Farra yafirru. Lari daripada apa? Rimau. Tu dia akan pakai perkataan farra. Macam Allah sebut dalam surah 74. Ayat yang ke 50-51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. Jadi kat sini Allah kata apa? Ka'annahum, seolah-olah mereka. Ini Allah cerita tentang orang munafik, tapi kita nak ambil perkataan farra tu. Nak bagi tahu gambaran farra tu, lari tu macam mana? Lari dalam keadaan takut. Farra tu lari dalam keadaan takut. Seperti apa? Seperti himar, humur, seperti keldai-keldai, kedai liar yang mustanfirah, yang bertempiaran. Mustanfirah tu yang bertempiaran. Kerana apa? Farrat min qaswarah. Mereka bertempiaran daripada apa? Qaswarah. Qaswarah tu singa. Jadi perkataan farra tu ada situ kan, nampak tak? Farrat. Farra. Farra yafirru, mudhari' dia yafirru. Jadi bayangkan pada hari kiamat itu, manusia tu lari daripada siapa? Anak dia. Sepatutnya lari daripada apa? Singa. Jadi penggunaan lari pada surah Abasa tu nak bagi gambaran takut. Anak ataupun seorang tu lari daripada siapa? Isteri dia. Agak-agak kenapa isteri dia takut bini ke apa maksud dia tu? Lari. Sudah tentu kerana apa? Semua orang menuntut hak di akhirat nanti daripada orang-orang yang dekat dengan kita ni. Jadi maksudnya sepatutnya di akhirat nanti, ataupun sepatutnya logiknya, ibu, ayah, anak-anak, isteri, dia bela kita. Kalau orang lain belum kita lagi ni.
Ini baru cerita siapa? Orang yang dekat dengan kita pun tak boleh nak bantu kita, tapi menyusahkan kita adalah nanti di akhirat. Bagaimana pula dengan orang lain? Rakan sepejabat, bekas majikan kita, yang masa kita sama-sama dengan kawan kita pergi minum sambil cerita pasal dia, mengumpat kan contohnya. Ambil hak orang ke. Lagilah dahsyat. Ini dengan orang yang terdekat pun menjadi musuh di akhirat. Siapa? Ibu dia, ayah dia, anak-anak dia, isteri-isteri dia. Habis kawan-kawan dia macam mana pula? Tak cerita pun kat sini. Nak beritahu lagi dahsyat lah. Kalau orang terdekat pun tak boleh nak diharapkan. Bukan tak boleh diharapkan apa. Maksudnya kat sana kita dah ada kesulitan. Mereka datang pula minta hak. Dalam keadaan manusia ni pula tak boleh nak membela dirinya sendiri. Dirinya sendiri pun dia tak boleh bela. Tiba-tiba orang datang minta hak. Macam mana nak buat ni? Pening kepala. Tu dahsyatnya hari tersebut. Jadi manusia yang waras, yang dia tahu dah apa yang dia akan hadapi pada waktu tersebut, takkan dia boleh bersenang lenang hidup ke atas muka bumi ini tak mampu buat persediaan. Tak logik. Jadi Allah suruh kita berfikir, kamu dah bersedia belum hari tersebut? Hari yang kamu akan penuh dengan kesulitan. Tengok surah 76. Ayat 10. 76 ayat 10. Muka surat 579. Jadi Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Jadi sesungguhnya kami takut terhadap siksaan Tuhan kami yauman abusan, pada hari manusia ni berwajah masam. Masam bukan masam merajuk. Masam sebab apa? Penuh kesulitan. Jadi masalah besar. Sya'nu yu'ni, itu masalah dia. Dalam hadis Nabi, antara masalah besar di akhirat apa? Berkaitan dengan apa? Satu dah tentulah solat kita tu akan ditanya. Kedua, antara benda yang akan ditanya soal besar ialah nyawa. Dan antara sebab manusia itu lama menunggu di hari kiamat kerana apa? Harta. Kerana harta. Sebab tu Nabi sebut apa dia? Orang miskin masuk syurga lebih awal. Cuma angka saya lupa, 500 tahun. Daripada orang yang kaya. Tapi jangan lupa, bukan masuk lebih awal itu boleh jadi dia lebih utama. Orang miskin, orang kaya duduk. Tidak begitu. Kaedah dia bukan begitu. Nak beritahu apa dia? Antara sebab manusia itu tak akan berganjak kakinya di akhirat, akan ditanya tentang harta dia. Dari mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Tengok dekat dunia je Allah boleh buktikan kepada kita kan. Soal harta bertahun-tahun nak selesai. Bukan isu apa, tapi kita nak bagi tahu begitulah. Sebab harta ni menjadi masalah. Sebab nanti dia melibatkan orang lain. Panjang cerita dia. Harta. Lagi Allah tanya tentang apa? Nabi kata umur. Umur kita tu Allah akan tanya. Tahun ini, tahun ini, tahun ini, tahun ini. Kalau jawapan kita, kalau umur kita panjang, lagi panjanglah tanya dia tu. Tapi kalau jawapannya semuanya baik-baik, kan? Begitu juga dengan harta tadi. Ditanya panjang, tapi jawapannya semua yang baik-baik. Aku dapat daripada sumber yang halal. Bila aku dapat harta, aku infakkan di jalan Allah. Setiap bonus aku dapat, aku infakkan. Tu clear lah. Tapi kalau ditanya dapat daripada mana? Rasuah. Dapat daripada mana? Benda yang haram. Belanjakan ke mana? Benda-benda yang joli. Habis kita pening kepala. Umur kita macam itu juga. Dan akan ditanya juga, daripada umur tu,
lebih utama secara spesifik Nabi sebut ialah waktu muda. Allah akan tanya waktu muda. Sebab waktu muda paling mahal sekali. Allah jadikan waktu muda ialah waktu yang sangat kuat. Jadi Allah akan tanya waktu muda kita itu, adakah kita gunakan sebaiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk belajar Al-Quran. Selalu kita kata macam mana? Contohlah kalau budak-budak muda senanglah dia nak menghafal, kita kata kan. Memang Allah jadikan begitu sifat dia. Semakin kita berumur, memang dalam Quran yang sebut, ini bukan kita reka-reka. Memang kita semakin dhaif. Dari segi kekuatan, dari segi ingatan, benda itu boleh dinafikan. Tapi tak apalah. Tapi waktu muda tu, waktu tu akan ditanya betul-betul. Sebab waktu tu nikmat yang paling besar sekali. Jadi akan ditanya. Sebab tu bila kita tahu hadis-hadis tersebut, bila kita kenang balik, dah tentulah banyak kesilapan kita pernah buat. Jadi Nabi ajarkan kepada kita apa dia? Di semakin hujung usia kita, semakin banyak kita dekat kepada Allah. Iaitu apa dia? Macam Nabi tunjukkan contoh. Nabi dah nak wafat, Nabi khatam Quran dengan Jibril 2 kali. Kebiasaannya sekali. Tiap-tiap tahun sekali Nabi khatam dengan Jibril. Tapi umur Nabi dah nak wafat 2 kali. So Nabi lipat ganda kan. Kemudian Nabi nak wafat dah tahun depan, Nabi buat korban 100 ekor unta. Banyak tak? Dia belanjakan 100 ekor unta. Kalau seekor unta berapa harga dia? RM1,000. 100 ekor. Kenapa? Sebab Nabi nak ajar kepada umat dia, semakin usia kita bertambah, kena lebih lagi kita belanjakan untuk agama Allah ini. Sebab apa? Nak perbaiki yang, nak cover balik yang waktu muda dulu. Jadi semua tu akan ditanya di akhirat. Macam mana pula nanti anak kita datang minta tolong? Macam mana nak tolong? Kita pun masalah besar. Jadi pada hari tersebut tak ada dah hubungan di antara persaudaraan ni. Kalau ikutkan, mestilah ayah tolong ibu ataupun anak tolong ibu dia. Tapi Allah kata dalam surah 44, kita tengok surah 44, ayat 41. Muka surat 498. Masa. Harta, umur, ilmu ada. Dia Nabi tanya, Nabi beritahu 4. Satu, ilmu kita akan ditanya juga. Yang kedua, umur seluruhnya. Lepas tu Nabi sebut secara terperinci pula umur muda. Lepas tu yang keempat ialah harta. Harta pun ditanya dengan 2 soalan, iaitu dari mana dapat dan bagaimana dibelanjakan. Ilmu pun ditanya juga. Sebab tu Nabi beritahu dah, nak jadikan ilmu tu betul-betul bermanfaat, jadilah orang yang Nabi kata khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ilmu tu perlu diajarkan. Dan ilmu tu juga perlu diamalkan. Ilmu macam makanan, dia rezeki. Kalau roti kita beli, simpan lama-lama jadi apa? Basi. Sama ilmu tu peram, tak ada apa, rosak. Jadi akan ditanya oleh Allah, adakah kita ni menjadi manfaat kepada orang lain ilmu tersebut? So juga akan ditanya tentang ilmu. Kalau tak ada ilmu, lagi jenuh nak jawab. Kalau ada ilmu, Allah tanya macam mana kita ajarkan dan kita amalkan. InsyaAllah semoga Allah mudahkan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Doa yang Nabi ajar apa dia? Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah kami dengan hitung yang mudah. Kan, kalau kita kenang Allah, rezeki Allah bagi banyak, umur pun Allah bagi panjang. Jadi maksudnya seolah-olah macam lama betul nanti ke akhirat. Satu hari di akhirat berapa tahun? 1000 tahun. Kalau boleh tak nak lama-lama lah kat sana, nak cepat-cepat masuk syurga. Jadi kita kena minta dekat Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Dan pada masa yang sama, dah tahu dah tadi benda-benda tu akan ditanya, gunakanlah dengan sebaiknya sebelum Allah mengambil nyawa kita. Jadi pada hari tersebut, Allah kata ayat 41 surah 44.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yughni maulan 'an maulan syai'an wa la hum yunsarun. Pada hari itu tidak berguna lagi maulan. Dia terjemah situ apa maulan? Sahabat kan? Maulan tu kan berkaitan wali. Apa wali? Pelindung, yang melindungi. Jadi tadi orang yang kita sebut tu semua tu wali kita tu. Siapa? Ibu, ayah, anak-anak, adik-beradik, isteri. Itu orang paling dekat yang akan sentiasa lindungi kita. Daripada hari tersebut tak ada manfaat semua tu dah. Terhadap maulan dia, terhadap sahabat dia, terhadap orang-orang yang dia nak lindungi dia tu. Sikit pun. Jadi kalau dia orang datang dekat kita, tak boleh nak tolong, kita buat apa? Terpaksa lari. Walahum yunsurun, dan tidak mereka ditolong. Na'udzubillah, semoga Allah pelihara kita di akhirat. Sebab orang yang Allah rahmati, Allah akan mudahkan urusan di sana. Illa man rahimallah, tu ayat yang seterusnya tu. Melainkan orang yang Allah rahmati, Allah akan mudahkan urusan dia nanti. Tapi yang penting, hukum asal di akhirat apa dia? Penuh kesulitan. Itu asal di akhirat. Jadi kita pun tak pasti macam mana keadaan. Adakah kita termasuk orang yang dirahmati, walaupun itulah harapan kita. Tapi mesti ditunjukkan dengan amal perbuatan itu. Sebab tu setengah ahli tafsir, kalau kita baca dalam Al-Qurtubi, dia sebut, siapa yang lari daripada anak dia, saudaranya tu? Kabil dan Habil. Yang membunuh abang dia tu. Siapa yang lari daripada bapanya? Nabi Ibrahim. Lari daripada bapa dia. Siapa yang lari daripada ibu dia? Nabi Muhammad. Lari daripada ibu dia. Siapa yang lari daripada isterinya? Nabi Nuh ataupun Nabi Lut, lari daripada isteri dia. Siapa yang lari daripada anak-anak dia? Nabi Nuh. Kan anak dia derhaka kan. Semua Nabi tu pun lari. Sebab apa? Mereka tak dapat nak tolong. Sebab pada hari tersebut, semua urusan milik Allah je. Bila kita ni ada kelebihan, sepatutnya kita akan tolong. Tapi bila kita sedar, kita tak ada kelebihan, kita tak mampu nak tolong, kita akan refer kepada yang boleh bantu. Tapi sayangnya, kita ke akhirat baru jadi begitu. Dekat dunia, kita rasa kita boleh tolong semua orang. Tak payah perlukan Allah. Sedangkan pada hari tersebut, Allah kata pada hari tersebut, semua urusan milik Allah. Sebenarnya kat dunia pun sama tak? Macam tadi, siapa yang uruskan benih kamu tu? Tapi manusia selalu terlupa kat dunia ni. Dia boleh tolong semua. Allah buktikan, memang manusia boleh tolongkan sikit. Sebab tu bila kita masuk mahkamah, kita boleh guna siapa? Lawyer. Tapi kat akhirat semua tu tak ada dah. Kalaulah kita sedar awal-awal benda tu kat dunia, mesti kita dalam hidup ni akan serah semua urusan kita kepada Allah. Itu tentang hari kiamat. Jadi bila ada orang pada hari tersebut, kita habiskan sikit terus dia punya, tadi kita dah terjemah dah. Jadi nanti selepas dihisap dan sebagainya, ada orang yang wajahnya macam mana tadi? Berseri-seri, dan dia masuk syurga dalam keadaan tertawa, gembira. Orang yang tertawa ni, dia kena dekat dunia banyak bersedih dulu. Syarat dia begitu. Orang yang akhirat dia bersedih, dekat dunia dia banyak tertawa. Okay, kita tutup dengan dua lagi ayat. Satu, yang pertama surah 52. Tengok surah 52 ayat 26. 52, 26. Orang beriman dulu dia takut ataupun cemas masa kat dunia. 52, 26. Muka surat 524. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Ni ahli syurga. Bila dia masuk syurga, dia gembira. Apa keadaan masa dia kat dunia dulu?
Kata Allah, mereka berkata sesama mereka, sesungguhnya kami dulu sebelum masuk syurga ni, kami dengan keluarga kami musyfikin, orang-orang yang cemas. Musyfikin ni cemas. Kita takut tentang hari kiamat. Jadi Allah bagi kegembiraannya pada hari gembiranya mereka dalam syurga. Adapun orang-orang yang wajah mereka tadi macam mana? Suram, gelap. Dulu mereka banyak sangat kegembiraan mereka, banyak sangat mereka punya perayaan, enjoy sana sini. Jadi Allah sebut pula dalam surah Al-Insyiqaq, surah 84 ayat 13. Muka surat 589. Ya. Orang yang ingkar dulu hidup mereka penuh kegembiraan. Orang yang beriman dulu hidup mereka takut dan cemas. Okey, ayat yang ke-13 Allah cerita tentang ahli neraka. Na'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu kana fi ahlihi masrura. Jadi sesungguhnya dia, iaitu ahli neraka ini, dulu dia bersama dengan keluarganya masrura, sentiasa bergembira. Sebab tu kita boleh bandingkan, tengok